يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل. يا من يرى ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل. يا من يرى ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل. ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. يا من يرى ما كان مني في الزمان الأول. يا من يرى ما كان مني في الزمان الأول. يا من يرى ويرى وصول غذا الجنين ببطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمطر. يا من يرى ويرى مكان الوطئ من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل. يا من يرى وصول غذا الجنين ببطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمطر. يا من يرى ويرى مكان الوطئ من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل. ويرى ويسمع حسها هو دونها في قاع بحر مظلم متهول. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره
ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sama-sama dapat meneruskan pengajian kita pada pagi ini, dan kita masih lagi bersiaran di rumah saya, dan mungkin ada ketika selepas ini ya kita akan bersiaran dari pejabat saya, sebab kami sudah masuk ke pejabat secara bergilir-gilir ya, penggiliran. Mungkin ada hari-hari yang tuan-tuan akan tengok belakangnya lain sikitlah sebab dia pejabat, insya-Allah. Ala kulli hal kita akan teruskan untuk menghabiskan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Insya-Allah sedaya upaya saya akan cuba habiskan juga. Cumanya untuk esok kita tangguh dulu sebab besok saya ada mesyuarat di JAKIM. Kita sambung hari Sabtu insya-Allah taala. Baik, muka surat 139 atau 140, tapi kita tengok 139 bawah tu sekali ya. 139 di bawah sekali. Okey, baik. Dikata tentang memberi salam. Kita masih lagi dalam bab sujud tilawah. Adakah seseorang itu bila dia sujud tilawah di luar solat, di luar solat, kita tahu dia kena angkat takbir Allahu Akbar, dan dia niat untuk sujud tilawah, itu dia turun Allahu Akbar, maksudnya turun sujud lah ya. Kemudian dia baca tasbih, dia bangun balik. So bangun balik itu adakah dia perlu bertasyahud? Dia dia perlu memberi salam. Dia beri salam. Adakah yang kata beri salam tu perlu bertasyahud, mana perlu baca tahiyat, kalau istilah kita lah, perlu baca tahiyat macam semayang. Okey. So ada dua pandangan dalam kalangan ulama mazhab kami. Yang paling sahih ialah dia tidak perlu bertasyahud, sebagaimana dia tidak perlu berdiri tegak. Tak payah tasyahud, tak payah berdiri tegak. Maksudnya dia terus duduk dan beri salam sahaja. Sebahagian ulama mazhab kami yang lain menghimpunkan dua permasalahan tersebut dan terbahagi kepada tiga pendapat mengenai berkenaan tasyahud dan juga salam. Itu dia. Okey, semalam kita berhenti kat situ kan. So dia kata baik. Dia kata wathani la yaftaqiru, dia kata okey, so dia kata asahuhuma la yaftaqiru kama la yaftaqiru ila al-qiyam. Maknanya tidak perlu tasyahud. Tu kata yang paling sahih, dia perlu memberi salam tanpa tasyahud. Ya. Kemudian dia kata annahu la budda minas salam duna tasyahud, beri salam dan tanpa tasyahud. Kemudian wathani la yahtaju ila wahidin minhuma, tidak perlu melakukan salah satunya, yang sama ada tasyahud ataupun salam. Yang ketiga la budda minhuma, perlu buat dua-dua, tasyahud pun kena, salam pun kena. Ini pandangan ketiga. Jadi yang paling sahih ialah tasyahud pun tak payah, salam pun tak payah. Yang paling sahih ialah tasyahud tak payah, salam sahaja, maksudnya salam tanpa tasyahud. Itu dia. Kemudian wa mimman qala min as-salaf yusallim Muhammad bin Sirin wa Abu Abdurrahman as-Sulami wa Abu al-Ahwas wa Abu Qilabah wa Ishaq bin Rahawayh. Wa mimman qala la yusallim Al-Hasan al-Basri wa Sa'id bin Jubair wa Ibrahim an-Nakhai wa Yahya bin Wathab wa Ahmad. Wa hadha kulluhu fil hal al-awwal wa huwa sujud kharij as-salah. Dia kata
Dalam kalangan salaf, antara yang berpendapat bahawa salam perlu dilakukan ialah Muhammad ibn Sirin, Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Ahwas, Abu Qilabah, Ishaq bin Rahawai. Ini yang kata perlu bagi salam. Yang kata tak payah bagi salam, ya, Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair, Ibrahim An-Nakhai, Yahya bin Wathab dan Ahmad. Semua perbincangan ini adalah berkaitan dengan situasi pertama atau hal pertama, ya, iaitu apa? Iaitu sujud tilawah di luar solat. Sujud tilawah di luar solat. Okay, kalau tuan tengok dalam muka surat 136 tu, kan, 136 tu dia tulis ke atas tu sifat sujud tilawah, kan. Ada 2 poin situ. Satu di luar solat, satu di luar solat, 2 di dalam solat. Okey. So kan kita dah habis yang pertama. Mana kita dah habis sujud tilawah di luar solat. Dah habis. So sekarang ni baru nak masuk di dalam solat. So yang dalam kitab ni 140 tu kan dia katakan adapun situasi kedua. Kalau boleh tuan-tuan buat star kat situ. Yang dekat adapun situasi kedua itu. Buat star sebab kita nak asingkan antara cerita pasal dalam solat dengan luar solat. Tuan-tuan buat star sikit kat situ. Star ke apa ke, pandai-pandai lah, kan. Supaya ada tanda kat situ lah. Sebab pada muka surat yang apa nama, yang 136 tu dia ada bubuh star, kan. Keadaan pertama dia ada bold, siap bold lagi. Yang ni kita kena, patutnya dia buat bold jugalah supaya dapat diasingkan, kan. Orang baca boleh faham. So tuan-tuan buat bold sendirilah. Keadaan yang kedua iaitu di dalam solat. Okey, so dia kata adapun situasi kedua iaitu dia sujud tilawah dalam solat, mana tengah sembahyang lah, ya. Maka dia tidak perlu bertakbiratul ihram. Sebab apa? Kita tengah sembahyang, kita dah takbiratul ihram di awal tadi, ya, maka tidak perlu kita angkat takbir lagi. Sunat baginya bertakbir untuk sujud tanpa mengangkat kedua-dua tangan. Ingat tu, sunat baginya bertakbir. Mana takbir? Sebut Allahu Akbar, turun, tak payah angkat tangan, turun saja, ya. Dan bertakbir ketika bangun daripada sujud. Nak bangun pun takbir. Di sini yang saya kata tadi, kalau makmum tak tahu pergerakan kita, contoh makmum tak tahu kita nak sujud tilawah, tiba-tiba kita sebut Allahu Akbar, diingatkan kita rukuk, jadi kita pun turun sujud tilawah, kan. Makmum tak tahu kata kita nak sujud tilawah. Nampak tak dia punya kacau bilau tu kalau tak tahu, kan. Kalau makmum tak tahu. Ya, kalau makmum tahu dia tak, kalau makmum tahu tak apa, kalau dia tak tahu lagi best dia sebut subhanallah pula. Saya pernah kena jadi imam subuh, kan. Subuh hari Jumaat lah. Subuh hari Jumaat memang kita biasalah baca surah apa, kan, surah Sajdah. Jadi sampai sujud tu saya pun turun lah. Ada sebut subhanallah belakang saya. Subhanallah kata dia. Dia ingat saya buat salah. Patutnya rukuk. Rupanya ada juga orang tak tahu. Jadi saya kata, kan, tak apalah dia tak tahu. Ingat kita nak tegur lah lepas sembahyang. Saya tanya mana orang yang negur tadi, dah balik ustaz, kata jemaah. Agak ada sembahyang balik agak. Ni ajaran sesat ni ustaz ni. Tak pasal-pasal, kan. Tak apalah, saya kata kalau nanti jumpa, kalau nampak tolong beritahu dia lah, kan. Mungkin dia tak pernah kot sembahyang subuh, ya, baca surah As-Sajdah. Kerana kita tak boleh nak expect semua orang, kan. Jadi kita tak boleh expect semua orang tahu. Itu dia. Pentingnya ilmu tu, kan. Kalau tak tahu memang susahlah apa nak buat, kan. Ya. Wallahu alam. Baik. Jadi dia kata masa turun sebut Allahu Akbar, masa naik sebut Allahu Akbar. Sama ada dia imam ataupun dia sembahyang seorang-seorang pun kena sebut juga. Kalau imam dia kena sebut, nak bagi arahan pada jemaah, kan. Tu dia. So dia kata ini adalah pandangan. So dia kata di sini ya, dia kata
wal halu tsani an yasjuda litilawati fi salati fala yukabbiru lil ihrami wa yustahabbu an yukabbira lis sujudi wa la yarfa'u yadayhi wa yukabbiru li raf'i min as-sujud. Hadha huwa sahih al-mashhur alladhi qalahu al-jumhur. Dia kata inilah pandangan yang sahih dan serta masyhur yang diutarakan oleh jumhur ulama, majoriti ulama. Dia kata wa qala Abu Ali ibn Abi Hurairah min ashabina la yukabbiru lis-sujudi wala li-raf'i wal ma'ruf al-awwal. Dia kata Abu Ali bin Abi Hurairah daripada kalangan ulama mazhab kami berkata dia sunat bertakbir ketika hendak sujud, bukannya ketika bangun. Dia kata kata Abu Ali kata la yukabbiru lis-sujud. Ada selisih sikit dengan apa nama, dengan yang bahasa Arab sebut ya, dua-dua tak payah. La yukabbir lis-sujud, tak bertakbir ketika sujud, wala liraf'i, juga bangun. Ya, tapi dalam yang bahasa Melayu dia kata sunat bertakbir ketika hendak sujud, bukannya ketika bangun. Ini kita kena cari satu nas yang lain pula dah. Nanti saya akan cek balik, sebab saya ada beberapa kitab Arab yang kitab ni ada beberapa version kan. Kita cek semula lah ya. Saya buat tanda sikit. Okey, dia kadang-kadang biasalah kan, panggil tashif kan, ada kesilapan cetak kan, itu biasa. Baik. Kemudian dia kata namun pandangan yang benar adalah pandangan yang pertama tadi, iaitu bertakbir ketika turun sujud dan juga ketika naik. Okay. Kemudian dia kata wa ammal adabu fi hay'ati sujudi wa tasbihi fa'ala ma taqaddama fi sujudi kharij as-salati illa annahu idza kana as-sajidu imaman fayanbaghi an la yatul at-tasbiha illa an ya'lama min halil ma'mumin annahum yu'thiruna at-tatwil. Ni untuk imam. Dia kata adab-adab pada cara sujud dan tasbih adalah sama seperti sujud di luar solat, sama. Melainkan apabila orang yang sujud itu menjadi imam, maka dia hendaklah memendekkan bacaan tasbih kecuali dia tahu keadaan para makmum yang cenderung dengan bacaan yang panjang. Maknanya kalau makmum tak kisah tak apa. Ini menunjukkan ya, kita kena sentiasa dalam keadaan peka. Peka kan, kena dalam keadaan sensitif terhadap keadaan makmum. Kalau ada makmum, kita tahu makmum kita macam-macam, ada yang tak sihat kan, ada yang uzur, ada yang dia tak boleh sujud lama dan sebagainya. So kita kena kena raikan. Sebab itu saya kata hari tu, dia kena ada, sebagai imam ni kita kena ada satu standard maksud apa? Benda yang orang yang suka lama pun tak kisah, orang yang tak suka lama pun tak kisah. Gitu. Seolah-olah macam itulah. Maknanya kita punya itu orang boleh terima semua. Lama kita sujud, lama iktidal. Jadi ya, itulah yang sebenar-benarnya. Sebab tu Nabi kata bila kita jadi imam kita kena apa? Takhfif. Kan? Kena ringankan solat kita. Cuma tadi kalau kata memang jemaah tu semua orang muda ataupun memang kita setuju, okey, malam ni kita nak solat tasbih, contoh kan, tak apalah. Contohnya kadang-kadang bila saya lead qiyamul lail kan, saya akan tanya, sebab saya memang bawa sembahyang tasbih. Tanya dulu dekat penganjur kan, sembahyang tasbih ke tidak? Dia kata buat ustaz. So kita buatlah. Kan? Kalau kata tak apa ustaz, dia orang ni tak apa, ramai yang orang lama kata dia kata kan, Wallahualam. Jadi kita ikut je lah apa kehendak penganjur kan. Gitulah. Jadi kalau kita tak sembahyang tasbih, kita panjangkan sikit bacaan tu kan, baca panjang sikit. Dia sebenarnya salatul qiyam ni, sembahyang qiyamul lail ni memang afdalnya seorang-seorang kan. Tapi biasanya kita buat berjemaah tu untuk melatih atau untuk dapatkan suasana kan, supaya macam di Mekah kan, buat qiyamul lail kan, jemaah juga kan. Begitulah. Jadi supaya kita dapat semangat kan, ada targhib kan, untuk kita sembahyang sunat atau qiyamul lail beramai-ramai gitu, berjemaah. Dia kata wa thumma idza rafa'a min as-sujudi qama wa la yajlisu. Ini sebut semalam
thumma idza rafa'a minas sujudi qama wa la yajlisu lil istirahati bila khilaf. Ini yang saya nak tegur, banyak yang kita perhatikan. Dia kata apabila dia bangun daripada sujud, dia terus berdiri dan tidak duduk istirahat. Apa duduk istirahat? Duduk antara duduk selepas duduk, sebelum berdiri. Itu nama dia duduk istirahat, duduk istirahat. Dia kata sunat dilakukan ketika bangun daripada sujud yang kedua sebelum berdiri, dan berlaku pada rakaat-rakaat yang ganjil dalam solat. Biasanya kalau kita nak bangun terus kan, daripada rakaat pertama nak bangun naik rakaat kedua, daripada rakaat ketiga nak bangun naik rakaat keempat. Kalau tahiyat ini bukan tahiyat. Kalau genap rakaat kedua, kita ada tahiyat awal kan. So duduk istirahat ni ya, dalam hal sujud tilawah ni tidak sunat. Ya, tidak sunat kita bangun daripada sujud tilawah ya melakukan duduk istirahat, tidak sunat. So kalau orang tu buat macam mana ustaz? Mahu makruh lah. Tidaklah batal, cuma dia makruh lah. Kadang-kadang kecuali kalau keadaan, maksudnya orang kadang-kadang dia nak bangun daripada sujud tu, nak bangun naik tu kan, ada orang yang uzur. Itu lain. Itu tak apalah, itu atas keuzuran dia. Kan dia nak bangun tu susah. So dia kena duduk dulu, tolak dulu. Kalau duduk tepi tingkap, pegang tingkap pula. Kalau jadi macam itulah, itu lain. Itu keadaan yang mendatang. Kan kalau dalam keadaan biasa, beritahu jemaah kan, tak payah duduk istirahat. Ramai yang duduk istirahat kan. Saya nak perhati juga tu. Jadi kita kena beritahulah. Jangan kita marah-marah jemaah, kita beritahu elok-elok insya-Allah. Baik, dia kata وهذه مسألة غريبة قل من نص عليها وممن نص عليها القاضي حسين والبغوي والرافعي. هذا بخلاف سجود الصلاة فإن القول الصحيح المنصوص للشافعي المختار الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره استحباب جلسة استراحة عقيب السجدة الثانية من الركعة الأولى في كل الصلوات ومن الثالثة في الرباعيات. Itu dia kata masalah ini agak asing, agak pelik dia kata. Maksudnya tak ramai yang sebut benda ni. Ya. Dan setidak banyak ulama yang menyatakannya. Antara yang menyatakannya ialah Al-Qadhi Husain, Al-Baghawi, Al-Rafi'i, dan isu ini berbeza dengan sujud dalam solat. Sesungguhnya pandangan yang sahih, dia kata sungguhnya pandangan yang sahih serta dinaskan oleh Asy-Syafi'i dan terpilih yang dinyatakan dalam banyak riwayat hadis sahih dalam kitab Al-Bukhari dan selainnya ialah sunat duduk istirahat selepas sujud kedua dalam rakaat pertama bagi semua solat, dan dalam rakaat ketiga bagi solat yang 4 rakaat yang disebut tadi lah. Itu duduk istirahat. Okey, maksudnya itu untuk sujud dalam solat, sujud lain, bukan sujud tilawah. Sujud tilawah bila nak bangun tidak ada duduk istirahat. Okey, dia kata thumma idza rafa'a min sajadati tilawati fala budda wal mustahab idza intasaba an yaqra'a shay'an thumma yarka' fa in intasaba thumma raka'a min ghairi qira'ah jaz. Ini pun bagus. Contoh, apa keadaan dia? Kita baca surah apa? Kita baca surah, saya sebut kan, surah apa namanya, surah Iqra kan, surah Al-Alaq kan. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Tu ayat sujud kan. Kita pun sujud, turun. Kita dah beritahu dah jemaah, atau kita seorang-seorang lah, tak apa, seorang-seorang. Lepas tu Allahu Akbar. Kita pun bangun semula sebab kita tadi dah berdiri kan, sujud. Lepas tu kita baca ayat terakhir surah ataupun kita baca surah Al-Alaq habis, kita pun turun sujud. Kan? Lepas tu kita bangun balik. Okey, bangun balik ni patutnya kenalah baca apa-apa kan, sebab kita dah bangun. Takkan duduk diam aja. So ini dia punya masalah dia. Ya. So dia kata apa? Kemudian apabila dia bangun daripada sujud tilawah, dia hendaklah berdiri tegak
Apabila dia berdiri tegak, sunat baginya membaca mana-mana ayat Quran. Mana sambunglah baca surah lain atau ayat lain. Macam tadi dah hujung surah kan, sambunglah baca surah yang lain pula. Patutnya gitulah, kan? Ya, sunat baginya membaca mana-mana ayat Quran lalu rukuk. Ya, sekiranya dia berdiri lalu terus rukuk, berdiri, Allahu Akbar, rukuk, kan? Ya, tanpa membacanya ia adalah harus, tak jadi masalah. Cuma itulah dalam solat berjemaah tu kita kena, apa tu saya kata kan, kalau macam ni punya keadaan kan, dalam keadaan jemaah yang ramai, masjid yang besar, memang kalau kita tak beritahu makmum awal-awal, memang habis kacau bilau sembahyang kita. Kan, ada rukuk, ada berdiri, ada yang sujud, ada yang tak sujud, lepas tu pula ada yang rukuk pula. Tadi dia dengar Allahu Akbar, kita sujud, dia rukuk. Lepas tu kita pun kata Allahu Akbar, dia pula belakang sami Allah liman hamidah. Kan, dia ingat kita i'tidal. Apa pula imam ni i'tidal baca Allahu Akbar, rupanya bangun daripada sujud. Mungkin dia tak perasan jemaah ramai kan, kan jemaah kita kan bila ramai kan, apa tu berlapis-lapis, jadi dia tak nampak apa nama imam di depan tu. Nampak itu, saya nak bayangkan dia punya situasi tu, keadaan tu yang kadang-kadang pada pandangan saya lebih baik tidak sujud tilawah. Kalau kita tak boleh nak kawal keadaan itu, kan. Jadi memang teruklah jadinya. Sepah-sepahlah jemaah ni. Silap-silap ada yang mufaraqah belakang. Kan? Contohnya. Ya. Jadi kita kena pandai-pandai lah ya sebagai imam. Baik. Okey, selesai di situ. Selesai fasal itu. Masuk fasal yang baru, faslun fil awqatil mukhtarati lil qiraah. Baru habis. Ya, baru habis. Betul kata Ustaz Nizam, jemaah perempuan tu utamanya kan. Itu betul yang kita fikir tu. Ya. Nampak macam sembahyang tarawih kan, perempuan kat belakang kan, dia tak nampak. Lepas tu pula orang perempuan ni pula, lagi satu antara isu yang biasa ditimbulkan jemaah perempuan ni semasa sembahyang solat tarawih ni ialah jenis tak tahu nak penuhkan saf. Ini bukan saya beritahu, ini jemaah perempuan beritahulah, suruh kita pesan kan. Sebab bila kan kita buat 20 rakaat, ada mazhab 8, ada mazhab 20. Jadi bila kita yang buat 20 ni, yang 8 balik, sampai 8 dia akan balik, walaupun letak Syekh Jibril depan tu kan, walaupun letak Bandar Balilah ke siapa ke, kalau dia nak balik, dia balik juga kan. Mazhab 8 dia berpegang pada mazhab dia. Jadi bila dah keluar 8 tu, jadi banyaklah saf yang kosong kan. Orang lelaki okey lagi, orang lelaki dia cepat naik cepat kan. Tak cepat maksudnya dia akan penuhkan saf depan lah. Kalau bang perempuan pula, saya diberitahu wallahu alam kan, saya diberitahu dia tak penuhkan saf, jadi berlubang-lubang saf tu. Sebab orang perempuan ni dia nak naik tu susah, dia nak pindah tempat semayang itu susah. Sebab apa? Dia ada sejadah dia sendiri, dia ada handbag sendiri, beg telekung lagi, botol air lagi, banyak sangat dia punya kargo tu banyak sangat. Jadi nak bawa kargo ke depan tu lambat. Alih-alih naik semayang je. Tu yang berlubang-lubang tu, tak sempurna saf. Jadi tak dapat pahala jemaah lah. Kalau saf kita kosong, ataupun orang kata rongak, macam gigi rongak kan, berlubang-lubang, jadi tak dapat pahala berjemaah lah. Rugilah kita. Sedangkan kita datang masjid dah untuk berjemaah, tapi tak dapat pahala. Sebab apa? Kita tak penuhkan saf. Jadi mohon perhatianlah. Mungkin bukan tahun ni kita sembahyang kat rumah masing-masing, tahun depan insya-Allah taala. Tu dia. Kalau panjang umur, kalau tak dalam kubur masing-masing kan. Baik. Habis, baru selesai bab sujud tilawah. Punya panjang ceritanya sujud tilawah ni tuan kan. Tak apa. Benda ilmu ni tak ada masalah kan. Kadang-kadang kita pun tak terbayang, macam contoh yang last ni kan. Kalau bangun-bangun, surah apa nak baca ni? Dah sujud kan. Kalau ada surah lain bacalah, kalau tak ada turun balik.
Contohnya kan rukuk. Baik. Faslun fil awqatil mukhtarati lil qiraah i'lam anna afdala ma kana min i'lam anna afdala ma kana fi salatin wa madhhabu Syafi'i wa ghayruhu anna tatwil al qiyam fi salah afdalu min tatwil as sujudi wa ghairihi. Dia kata waktu yang terpilih untuk membaca Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, bila paling afdal baca Quran? Ketahuilah waktu yang paling utama untuk membaca Al-Quran adalah di dalam solat. Adalah di dalam solat. Itu afdalnya. Tuan-tuan, kita dalam bulan Ramadan sedang memburu Lailatul Qadar. Malam tadi ke? Wallahu alam. Saya tengok keluar tingkap saya ni. Wallahu alam, tak tahulah kan. Saya duduk di kampung tuan-tuan, memang tenang. Kan, setiap malam bunyi burung kan. Bunyi macam-macam burung ada. Kan? Pagi ni pun bunyi burung lagi. Duduk kampung dia katakan. Itulah dia. Ya. Wallahu alam lah malam tadi. Kita apa tak kisah. Kan kita buat tiap-tiap malam kita bangun. Ambil kesempatan ya kita baca apa namanya? Kita bacalah Al-Quran dalam solat. Yang saya cadangkan itu kan apa surah-surah yang tuan-tuan puan-puan hafaz, tuan-tuan hafal, masa ni lah kita nak baca dalam solat. Kan? Lagi cantik sebelum baca dalam sembahyang tu tengok dia punya terjemahan ke tafsir ke, tengok kan. Masa sembahyang malam tu hayati. Ya, datangkan rasa penghayatan kepada apa namanya? Pada ayat tu kan. Masya-Allah. Kalau boleh kita nangis sebab kan taubat lagi lah, masya-Allah. Okay? Itu dia, cuba buat insya-Allah boleh dan ambil masa. Jangan apa nama, jangan kejar-kejar lah. Jangan tergesa-gesa kan. Kita sahur tu tak apa, pukul 5.30 sempat lagi sahur kan. Makan banyak mana 15 minit je kan. Jadi kalau kita bangun pukul 4 tu sampai pukul 5 tu sejam, ada masa sejam lebih untuk qiyam, masya-Allah. Seronok. Burung wak-wak belum bunyi lagi lah. Pagi ni belum bunyi lagi. Semalam ada. Baik. Dia kata ni dia. Mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab yang lain menetapkan bahawa memanjangkan tempoh berdiri dalam solat lebih baik daripada memanjangkan sujud. Nampak? Memanjangkan qiyam, maksudnya apa? Panjang qiyam kerana baca Quran lah, kerana bacaannya panjang. Bukan berdiri diam aja, bukan. Maksudnya memanjangkan qiyam tu disebabkan kita baca Quran, baca ayat tu panjang. Kan? Lebih baik daripada memanjangkan sujud. Sebab sujud pun sunat kita panjangkan. Kan? Nabi kata aqrabu ma yakunul 'abdu aqrabu ma yakunul 'abdu ila rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru fihi du'a. Nabi kata kan, tempat ataupun situasi yang paling akrab, paling hampir seorang hamba dengan Tuhannya ialah wa huwa sajidun, ketika dia sujud. Maka perbanyakkanlah doa kamu dalamnya, dalam sujud. Tapi dari segi tuntutan saja keseluruhan, memanjangkan qiyam kerana membaca Al-Quran itu lebih afdal daripada memanjangkan sujud. Okey, dia kata afdalu min tatwil sujudi wa ghairi. Wa amma al-qira'atu fi ghairi salah fa afdaluha nisful akhir wa nisful akhir min al-lail wa nisful akhir min al-lail afdalu min an-nisfil awwal. والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة وأما القراءة في النهار فأفضلها بعد صلاة الصبح Okay, apa maksud dia? Dia kata manakala bacaan Al-Quran di luar solat, yang paling utama ialah bacaan pada waktu malam. Bacaan pada waktu malam dengan sebahagian separuh kedua malam lebih baik daripada separuh pertamanya. Serta bacaan Al-Quran di antara waktu maghrib dan isyak sememangnya amalan yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. So dia kata dan bagi bacaan pada waktu siang pula
yang paling utama ialah selepas solat subuh. Lepas solat subuh kan, baca Quran. Ya. Kalau sekarang kita boleh buat sangatlah lepas subuh tadarus. Kan? Sampai pukul 7 tu kan. Tak kisahlah. Memanglah ngantuk tuan-tuan. Kalau kita ikut dengan ngantuk tu memang kita nak tidur aja. Kan? Tapi lawanlah sikit. Lawanlah sikit ya. Baik. Kemudian dia kata okey. Wala karahiyata fil qira'ati fi waqtin min al-awqatin li ma'na fihi. Wa amma ma rawahu ibn Abi Dawud an Mu'adz bin Rifa'ah an masyayikhihi annahum karihu al-qira'ata ba'da al-'asr wa qalu hiya dirasatul yahud fa ghairu maqbulin wala asla lah. Ada juga. Dia kata namun tidak makruh membaca Al-Quran pada mana-mana waktu lain kerana waktu tersebut telah diisi dengan suatu amalan yang berfaedah. Mana tidak ada suatu waktu yang kata tak boleh baca Quran. Tak ada. Tak ada. Semua waktu boleh kita baca Quran. Cuma yang tadi itu dipanggil afdaliyah. Afdaliyah makna apa? Ya, tempat yang afdal. Kan? Sama juga macam waktu Ustaz Fairuz ni baca surah Al-Mulk, Al-Waqi'ah, Al-Kahfi kan. Ada surah-surah tertentu pada waktu-waktu tertentu. Adakah kalau baca surah lain tak boleh? Tidak. Nampak? Jadi kita kena faham konsep tu. Ya, bagi orang yang nak baca silakan, tak ada masalah dan ada dalilnya. Nak baca surah lain pun tak ada masalah sebab yang tadi itu bukan wajib. Kan? Tapi sunat, maknanya membaca surah Al-Mulk sebelum tidur contohnya, baca suratul Kahfi hari Jumaat contohnya, kan, surah Waqi'ah pagi-pagi kan. Tak kisahlah malam ke pagi ke, dia tak ada masalah ya. Tidak makruh katanya. Sebab telah diisi, waktu tu telah diisi dengan suatu amalan yang berfaedah iaitu baca Quran. Berkenaan dengan riwayat Ibnu Abi Daud daripada Mu'an bin Rifa'ah. Ya. Mu'an bin Rifa'ah. Di sini dia ada Mu'adz, di sini dia tulis Mu'an. Betulkanlah Mu'adz. Mu'adz bin Rifa'ah. Ya. Daripada para gurunya bahawa mereka tidak menyukai, maknanya ya, tidak menyukai, mana berpandangan bahawa makruh baca Quran selepas asar. Dan berkata waktu itu adalah waktu pengajian orang Yahudi. Ia tidak diterima dan tidak mempunyai dalil. Kata Imam Nawawi kata tak boleh pakai, tak boleh diguna pakai pandangan itu sebab tidak ada dalil. Kan? Dia kata lepas asar waktu orang Yahudi belajar. Tak lepas asar tu tempat kita berzikir juga, masa kita afdal kita berzikir. Dan lepas subuh dan lepas asar kan kita belum tahu kan dalam azkarus sabah wal masa, zikir-zikir pada waktu pagi dan petang, pagi lepas subuh, petang lepas asar. Takkan sebab Yahudi mengaji lepas asar kita tidak berzikir. Tidak sampai macam tu. So dia kata sama juga, takkan sebab Yahudi belajar mungkin bukan dekat tempat kita, belajar dekat sekolah dia kan. Takkan sebab Yahudi belajar kita tak baca Quran sebab masa sama, tidak sampai begitu. Tidak sampai begitu. Maka sebab tu kata Menawi ia tidak diterima dan tidak mempunyai dalil kecuali memang Nabi tersebut. Ya. Kena jangan sama macam ni, itu lain. Kan? Itu memang ada nas. Jadi tidak ada nas tidak perlu. Maka tidak ada tuntutanlah di situ. Baik, kemudian dia kata ويختار من الأيام الجمعة والإثنين والخميس ويوم عرفة ومن الأعشار العشر الأخير من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة ومن الشهور رمضان. Okay. Hari-hari terpilih untuk bacaan Al-Quran. Ini pun sama. Bukan maksud hari lain tak payah baca Quran. Tidak. Dia nak sebut ada special pada hari-hari ni. Jadi untuk menyahut keistimewaan hari itu, bacalah Quran. Itu maksud dia. Ya. Contohnya hari Jumaat, hari Isnin, hari Khamis. Sebab tu kita baca Yasin. Ni kan sensitif pula, baca Yasin malam Jumaat. Sebab apa? Jumaat tu Sayyidul Ayyam. Jadi kita hidupkan satu malam, satu hari yang menjadi hari penghulu segala hari.
Itu saja. Bukan bermaksud tak boleh baca Yasin, tak boleh baca Quran pada selain malam Jumaat. Jadi kita jangan terlampau kata apa, yalah, saya tak suka sebut benda ni sebenarnya, tapi itulah, kadang-kadang terlampau rigid sangat. Mana ada ustaz-ustaz ke imam-imam kata kita boleh baca Yasin malam Jumaat je, malam lain tak boleh. Tak ada. Tapi sebab kita nak ambil kan, bukan setiap hari orang datang baca Yasin dekat surau, kat masjid ni. Buat ulama kan upacarakan, bukan upacara lah, kita kata jadualkan. Okey, hari Khamis malam Jumaat kita baca Yasin. Tu je. Kalau kata okey tak naklah baca Yasin malam Jumaat, baca Yasin Rabu, silakan, tak ada masalah. Kan, tapi sebab sempena, nampak tak? Sempena Sayyidul Ayyam. Kan? Sempena nak menghidupkan malam penghulu segala hari, iaitu Jumaat. Itu saja. Dengan apa? Dengan membaca ayat Al-Quran. Membaca surah apa? Surah yang biasa dibaca oleh orang Melayu kita, surah Yasin. Kan? Kita ni kadang-kadang kita nak menegur masyarakat. Kita nak mendidik masyarakat, tapi kita guna bahasa perli. Bahasa orang kata sinis, bahasa sarkastik. Kadang-kadang orang boleh terima kita punya, orang nak terima kita punya teguran tu, tapi sebab kita guna bahasa sarkastik, orang tolak. Ni Wahabi lah ni. Kena dah, Wahabi pula. Jadi kena elak lah benda-benda macam ni, kan? Kena elak. Maksud saya tu kita kena faham keadaan tu. Benda yang tak salah tetap tak salah, kan? Benda yang kurang yang boleh dibaiki, kita baiki. Itu sahaja. Tak payah nak panas-panas, kan? Nak panas-panaskan, nak orang kata apa, nak bakar lain, tak payah. Banyak kerja lain lagi, kan? Baik. Tapi baca Yasin tak nak, kenuri datang pula tu. Kan? Tu mulalah tu. Baik. Ya, dia kata hari-hari yang terpilih ialah hari Jumaat, Isnin, Khamis, hari Arafah, hari-hari 10, iaitu 10 akhir Ramadan ni kita sekarang ni, dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, manakala bulan yang terpilih ialah bulan Ramadan. Itu dia. Okey, lebih dituntut lagi. Ya. Faslun idza irtajja 'ala al-qari'i wa lam yadri ma ba'da al-mawdu' alladhi intaha ilayhi fasa'ala anhu ghayruhu fayanbaghi an yata'addaba bima ja'a an Abdullah bin Mas'ud wa Ibrahim an-Nakhai wa Bashir ibn Abi Mas'ud radhiyallahu anhum qalu idza sa'ala ahadukum akhahu an ayah falyaqra ma qablaha thumma yaskut wala yaqulu kaifa wa kadha fa innahu yalbisu alaihi. Masya-Allah. Ya. Tengok adab bertanya jika pembaca terdiam dan tidak tahu ayat selepas tempat ia berhenti. Dengar jika pembaca Al-Quran terdiam dan tidak tahu ayat selepas tempat dia berhenti, dia blackout, kan? Lalu dia bertanya kepada orang lain, maka dia hendaklah mengamalkan adab seperti yang diperoleh daripada Abdullah bin Mas'ud, Ibrahim an-Nakhai dan Bashir bin Abu Mas'ud radhiyallahu kata, jika salah seorang daripada kamu bertanya kepada saudara tentang suatu ayat Quran, maka dia hendaklah membaca ayat yang sebelumnya kemudian diam. Usah berkata bagaimana dengan sekian dan sekian, hal itu boleh mengelirukannya. Ini cerita di luar solat lah tuan-tuan. Dalam solat tak boleh kita tanya orang dah, kan? Ya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma. Apa selepas ni tak boleh tanya macam tu. Itu dalam solat tak boleh, di luar solat, kan? Di luar solat kalau katakan adabnya ialah adab maksudnya adab kita nak menjawab soalan kawan kita tadi yang tak nampak ayat lepas apa, ayat ni lepas apa ini apa, kita baca ayat sebelum dia. Ini adabnya lah, kan? Supaya kata kerana jangan sampai mengelirukannya. Sebab kadang-kadang
nak tegur, nak betulkan bacaan orang lain ni, dia perlu, dia kena ada skill tahu, ada kemahiran dia. Saya masa saya jadi imam tarawih, kami pakat, kita ada 2 orang imam, saya dengan kawan saya kan. Jadi saya kata macam ni, kita setuju kalau sangkut tak nampak, tunggu dulu, bagi peluang kita pengostan balik. Maknanya bagi peluang, jangan terus tegur. Tuan-tuan biasa tengok orang Arab. Orang Arab ni dia perangai, dia suka tegur direct, terus. Kita bukan tak nampak, kita baru nak ambil nafas, telan air liur kan, dah dia tegur di belakang. Ni perangai Arab. Sebab kami di Masjid Putra ni memang ramai Arab sembahyang belakang ni. Kalau terutama kalau 10 malam terakhir tu, kalau orang Yaman tu bersepah-sepah punya ramai sembahyang dekat Masjid Putra. Orang Yaman, orang Syria, ramai Yaman lah, orang Yaman kan. Jadi ada yang hafiz-hafiz tu ramai kan. Jadi apa namanya, bila kita sangkut sikit je dia tegur, kan. Tapi yalah, tegur ni bagus, tapi bila dah asyik menegur, jadi kita jadi boleh mengconfusekan imam, kan, menyebabkan imam confuse. Jadi sebab itu untuk menegur pun kena ada cara dia. Apa cara dia? Diam dulu. Tadi dalam ayat ni ulang ayat sebelum dia, ataupun kita ambil sikit pun tak apa. Jangan terus tolak kan. Kalau kami dulu, selagi tak dengar bunyi kipas, tahu kan, kita kalau kita semayang, kalau di tempat ada kipas lah kan, kipas tu bunyi ring kan. Selagi bila kita diam tu, tak dengar bunyi kipas, jangan tegur. Tapi dah terlampau lama, baru tegur. Itu maksud dia. Jangan apa, terus tegur, tak apa. Bila terus tegur, nanti kan disangkut lagi. Lama-lama Allahu Akbar, rukuk je lah. Tapi memang betul pun, kalau kita dah tak nampak tu kan, cuba nak nampak tapi tak nampak juga, kawan tegur tak nampak juga, rukuk je. Nanti dalam rukuk dia datang balik. Ini setan yang kacau tadi tu, dia mesti terukuk kan. Nampak balik ayat yang kita tak nampak tadi. Itu perkara biasa. Itu semua kita dah lalui tuan-tuan. Ya, mula-mula dulu cemas jugalah kan, cemas. Bila blackout ni, bila tak nampak ayat ni cemas. Tapi bila dah lama-lama biasa je. Dah tak ada apa kan. Dah tak nampak. Bukan kita tak ulang, kita ulang dah tak nampak. Apa nak buat? Sebab tu ya, kena baca banyak kali, kena rehearsal banyak kali, ya. Barulah boleh dapat dia punya apanya. Tapi itulah dia, Quran ni bukan milik kita. Quran ni milik Allah Ta'ala. Walaupun kita dah hafal, dia milik Allah. Bila milik Allah, Allah ambil balik bila dia nak ambil. Terutama bila kita culas dalam menjaga dia. Kita tak jaga dia, kita tak ulang, kita tak baca banyak kali, ambil balik. Nasiblah. Itu dia. Sebab Al-Quran bukan milik kita, milik Allah. Saya setiap kali bila saya nak naik, jadi saya dah prepare, betul-betul prepare, saya kata, ya Allah, aku serahkan sahaja. Aku serah kat kau bulat-bulat. Kalau nampak, tak nampak, itu terpulang pada kau. Itu serah. Orang kata tawakal je, naik je. Kan? Tak payah nak fikir sangat, naik je. Nanti Allah Ta'ala bantu. Dan dalam banyak ketika Allah Ta'ala bantu. Banyak kali. Kita tak nampak kan, kita diam, datang balik ayat tu. Dia mesti datang, insya-Allah. Kan? Tapi itulah. Kadang-kadang kita pun tak perasan ayat tu, kadang ada perkataan-perkataan yang saya sebut kan, dia dalam ayat-ayat Quran ni dia ada banyak simpang siur dia. Dia punya susu keluar tu banyak. Masuk keluar kan, keluar tempat lain. Itu biasa. Jadi kalau kita tak betul-betul, kalau tadi masa rehearsal kita tak jumpa simpang tu, kita tak nampak simpang tu, masa betul-betul jadi imam, simpang tu jumpa pula. Ini simpang ni betul simpang ni. Dan kita confuse. Nampak? Itu perkara biasa. Ya. Itu macam kata pengalaman Ustaz Nizam, macam itulah. Kan? Kadang-kadang orang kita ni suka, dia tak tahu kalau dia tegur tu bukan niat qiraah, macam saya sebut itu. Kan, salah dia kan. Semata-mata dia nak tegur, dia prepare buka Quran belakang imam, aku nak tegur. Saya cukup tak berapa sukalah kalau ada orang buka Quran belakang kita ni kan. Dia akan mengganggu kita punya konsentrasi. Saya cakap terang punya kan. Dia tukang cek bacaan imam pula dah. Kan, tak payahlah ya.
Lepas tu kan, bukan apa dia prepare, dia nak tegur. Allahu Akbar. Ya, macam-macam tuan, macam-macam. Alah, manusia kan, macam-macam jenis. Itu sabar je lah, apa nak buat kan. Baik, dia kata okey, itu kaedah dalam menegur, dalam kita kata apa, memperbaiki atau memperbetulkan bacaan imam. Itu dia. Ataupun bacaan siapa-siapa kawan kita, dia tak semesti imam kan. Okey. Kemudian faslun, idza arada an yastadilla bi ayatin falahu an yaqul qala Allah ta'ala kadza wa lahu an yaqul Allah ta'ala yaqulu kadza wa la karahata fi shay'in min hadha huwa sahihul mukhtar alladhi alayhi 'amalu salaf wal khalaf. Ya, dia kata berdalil dengan Al-Quran. Jika ia ingin berdalilkan dengan suatu ayat Quran, dia hendaklah berkata qala Allah Ta'ala. Kan? Bila kita tengah ceramah, tengah mengajar, tengah menyampaikan, nak baca Quran, kena sebut qala Allah Ta'ala. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, ya. Allah Ta'ala berfirman sekian. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa, kalau sebut betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan cepat-cepat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Ada juga saya dengar kan, Allah Ta'ala, mana Allah Ta'ala pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Allah Ta'ala. Okay? Ada juga sebut firmanullah, Masya Allah, firmanullah, firman bahasa Arab rupanya, bukan firman, bukan bahasa Arab. Itu tak apalah kan, itu mungkin dia dah terbiasa. Tapi Allah Ta'ala jangan biasakan. Allahu Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah Ta'ala cukuplah kan, atau qala Allah Ta'ala, qala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, jangan cakap qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Dia nak cepat. Sama juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So betul-betul lah kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Dan dia juga boleh berkata Allah Ta'ala yaqul, dalam bahasa Arabnya Allah Ta'ala berfirman sekian, tidak makruh pada apa jua jenis lafaz yang seumpamanya. Ini adalah pendapat yang sahih dan terpilih serta menjadi amalan salaf dan khalaf. Tu sebab nak bezakan antara kalam kita, kalam manusia dengan kalam Allah. So kita sebut apa ni? Kalam Allah. Tu dia. Kemudian dia kata, mana pula tadi? Ni. Warawa Ibnu Abi Dawud an Matraf bin Abdullah bin Ra Ibnu Abi Dawud dia baca Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syakhir At-Tabi'i Al-Mashhur qala la taqulu inna Allah Ta'ala yaqul walakin qulu inna Allah Ta'ala qala. وهذا الذي أنكره مطرف رحمه الله خلاف ما جاء به القرآن والسنة وفعلته الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم فقد قال الله تعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. Dia kata Ibnu Abi Daud meriwayatkan daripada Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir. Asy-Syikhir nama dia, bukan Asy-Syakhir, Asy-Syikhir, seorang tabi'in yang masyhur, katanya, jangan kamu ucapkan innallaha ta'ala yaqul, atau yang bermaksud sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, tetapi katakanlah innallaha ta'ala qal. Guna fi'il madhi, jangan mudhari'. Kata siapa? Kata hamba Allah ni lah. Imam Nawawi sebutkan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, perkara yang diingkari Mutarrif ini bercanggah dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kata Imam Nawawi. Dan sunnah serta yang dilakukan oleh sahabat dan generasi selepas mereka radhiyallahu anhum. Sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wallahu yaqulul haq. Dia nak kata tak boleh guna yaqul, kena guna qal. Sebenarnya dalam Quran pun ada sebut ayat 4 ni, surah Al-Ahzab, wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Maknanya Allah sebut perkataan yaqul. Jadi tak jadi masalah kalau guna kata Allah yaqulullah atau qala Allah, tak ada masalah. Nak sebut qala Allah pun boleh, nak sebut wallah yaqulullah pun boleh, tak ada masalah. Okey, itu dalil daripada Quran. Ada daripada hadis juga, dia kata wa fi sahih Muslim an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu subhanahu wa ta'ala. Mana apa? Hadis qudsi, maknanya guna fi'il mudhari'. So tak ada masalah. Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalihah.
Itu dalam hadis lah sebut ya. Maknanya boleh guna yaqul pun boleh, qala Allah Taala pun boleh, yaqulullah Taala pun boleh. Tidak jadi masalah apa-apa. Okey. Ada lagi satu hadis lagi, dia kata wa fi sahih Bukhari fi bab at-tafsir lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun faqala Abu Talhah ya Rasulullah inna Allah Taala yaqul. Nampak, yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, fahadha kalamu Abi Talhah fi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ya, dalam hadis itu jelaslah bahawa Abu Talhah pun sebut dalam soalan daripada Nabi dengan menggunakan kalimah yaqulu fi kitabih. So tidak jadi masalah. Ini adalah kata-kata Abu Talhah yang diucapkan ketika Nabi berada di situ, fi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi dalil? Banyak dalil dibawa ke Imam Nawawi ni maknanya memang betul lah ni kan. So dia kata wa fi sahih an Masruq rahimahullah qala Allah Ta'ala wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin faqalat alam tasma' anna Allah Ta'ala yaqul la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ya, awalam tasma' anna Allah Ta'ala yaqul, bawa lagi ma kana libasharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab. Thumma qalat fi hadzal hadits wallahu ta'ala yaqul lagi ya ayyuhar rasul balligh. Thumma qalat wallahu ta'ala yaqul qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Wa nadha'ir hadha fi kalam as-salaf wal khalaf akthar min an tuhsar wallahu alam. Kata siapa? Kata Imam Nawawi. Jadi dibawakan riwayat dalam sahih ya, daripada Masruq, katanya qultu li Aisyah. Maknanya Masruq tapi ini dia berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah, dia belajar, dia bertanya. Jadi Aisyah menjawab dengan menggunakan ya kalimah yaqul. Ya. Okey. So cerita dalam ni bukan cerita makna hadis ni, tak, cerita pada perkataan yaqul tu. Imam Nawawi nak kata nak rad apa yang dikatakan oleh teman tadi, Mutarrif tadi tu, Syekh Mutarrif tadi tu, ya, nak rad apa yang dikata, membawakan dalil dalam hadis atau dalam riwayat yang mana para sahabat macam tadi Sayyidatina Aisyah menggunakan kalimah yaqul. Tu dia. So kalau tak baca makna pun tak apa, tak ada masalah. Kalau nak baca pun boleh. Cerita dia cerita tentang melihat Allah. Cerita tentang melihat Allah. Pelbagai lagi contoh serupa yang tidak terhitung banyaknya dalam hal ini daripada ucapan salaf dan khalaf, wallahu alam. Okey, habis itu. Faslun fi adabil khatmi, ya, fi adabil khatmi wa ma yata'allaqu bih. Adab khatam al-Quran dan isu yang berkaitan dengannya. Tu dia. Kan? Ni kita dah khatam kali ke berapa dah tuan-tuan? Alhamdulillah. Ramai yang dah khatam, yang tengah second round. Alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah, syukur pada Allah. Kalau tidak kerana taufik daripada Allah, kita tak boleh baca walaupun satu ayat, tak boleh khatam walaupun satu surah, kalau tidak kerana taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah. Bila kita bersyukur, kita hindari diri kita daripada ujub, daripada riak, daripada apa juga, insya-Allah Allah akan tambah lagi. La azidannakum, Allah akan tambah lagi. Tambah dalam arti kata membolehkan kita terus menerus membuat amal itu. Ya. Sebab itu kalau boleh saya nak nasihatkan kepada semualah. Ya. Kalau boleh, kalau kita rasa kita cerita pada orang apa yang kita buat, khatam kita berapa kali, kalau kita rasa kita cerita tu tidak membawa kepada riak, ujub dan sebagainya, dengan niat mengajak orang kepada kebaikan, so buatlah, gunalah bahasa yang memang menunjukkan kita bukan riak. Sebab benda ni benda yang bahaya sebenarnya. Kan? Benda yang bahaya. Maksud saya bahaya tu sangat-sangat
mudah untuk menyebabkan kita jadi ujub, jadi riak. Lagi satu, يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، يا من يرى ويرى مناق عروقها في نحرها update status kan, nak update status, nak cerita ni fikir banyak kali. Kena fikir banyak kali. Kalau kita rasa mudaratnya lebih banyak pada diri kita dan pada orang yang membaca, maka tak payahlah. Janganlah. Kan? Kalau kata rasa ada faedahnya yang bagus, tak apa, sila cerita, tak ada masalah. Macam mungkin kita share, contohnya tuan-tuan share kuliah saya ni kan, ajak orang tengok, okey aje. Dia kata saya boleh kena ain tak, wallahu alam. Mungkin tak sampai kena ain kot, cumanya yalah, bukan tak payah kena ain pun kan, kita akan terjejas, hati kita akan terjejas. Mungkin pertama kali kita update kita tak rasa apa-apa, mungkin kali ke-10 kita duk biasa buat. Ini benda-benda kena elak tuan. Ni zaman dapat pula hari ni, masya-Allah tabarakallah. Ya. Dunia tanpa sempadan, media sosial, orang boleh cakap apa yang dia nak cakap, orang boleh kritik apa yang dia nak kritik, orang boleh kutuk apa dia nak kutuk tanpa rasa segan silu. Jadi jangan kita sampai jadi orang yang menzalimi dan dizalimi. La tadlimuna wa la tudlamun. Jangan jadi pelaku dan jadi mangsa juga. Ya. Baik. Soalan kata mengucapkan amin. Saya jawab sikit. Kita masuk tajuk baru ni, kita berhenti sinilah. Mengucapkan amin selepas bacaan Al-Fatihah imam dalam solat berjemaah, bolehkah makmum yang belum sertai solat berjemaah mengucapkan amin? Tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Dia sebut belakangan amin, dia semangat pula dia nak amin, tak ada masalah, sebab tidak ada apa-apa larangan pun, ya. Sebab memang kita sebut amin ni sunat di dalam solat dan di luar solat. Sunat di dalam solat dan di luar solat. Ya. Jadi boleh sahaja, tidak jadi masalah. Luar solat lagi dah tak apa kan, bukan ada apa-apa pun. Ya tak? Okey, kita stop situ sebab ini masuk fasal yang baru. InsyaAllah kita sambung hari Sabtu tuan. Besok tak ada, besok saya ada mesyuarat. InsyaAllah kita sambung hari Sabtu insya-Allahu ta'ala. Kita khatam Quran ni penting juga sebab banyak isu kan, banyak isu, termasuklah yang saya dah terang hari tu kan, khatam khatam ramai-ramai, khatam dalam WhatsApp, tak? Nanti saya ulanglah sikit-sikit kalau ada yang tak dengar kan, boleh kalau siapa yang ni tolong semak balik saya punya video-video sebelum ni, rakaman sebelum ni, ada saya cerita berkenaan dengan ni. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita ulang balik sikit tentang itu. Itu saja. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya